So, okay, insyaAllah kita mula dengan Asma'ul Husna an zikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa anta qadiya hajati. Wa hajatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Kita sambung pada ayat 190 kan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum 'inda al masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Sadaqallahul azim.
Baik, semua yang saya hormati dan saya kasihi, pertama sekali pihak masjid, ya, terima kasih kerana memberikan dan terus sentiasa berusaha memberi keselesaan pada kita para jamaah. Dapatlah kita dengan sebab itu duduk bersama-sama pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan semua kebaikan kepada pihak masjid, ya. Dan semua yang saya hormati dan saya kasihi, syukur kehadrat Allah, bertemu lagi. 2-3 minggu kita tak terlepas pertemuan. 2 minggu kita terlepas pertemuan. Jadi dapat lagi lah bersama insya-Allah untuk kita menyambung daripada surah Al-Baqarah. Dan sebenarnya sambungan ni daripada cerita tentang, kalau kita tengok tentang puasa, dia sebenarnya cerita tentang puasa, yang mana puasa itu adalah untuk melahirkan ketakwaan, kan? Melahirkan ketakwaan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat perintah tentang berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Daripada situ, daripada puasa yang nak membersihkan hati, sampailah pada hari ini, ataupun puasa untuk sebuah peperangan melawan hawa nafsu, melawan perkara yang tak baik. Ataupun puasa tu sebenarnya roh dia punya ibadah dia adalah roh dia, ya, roh ibadah itu pada al-imsak, ya, rohnya pada al-imsak, ya, al-imsak. Apa makna imsak? Menahan diri. So puasa ni dia punya roh dia adalah untuk kita mampu menahan diri. Sebab tu untuk mampu menahan diri, maka dilakukan dua proses itulah. Proses kita menahan daripada hawa nafsu dan kemudian mengisinya dengan benda-benda baik, ya, dua perkara tersebut. Baik, lanjutan daripada semua itu, sampailah kita hari ini bertemu dengan ayat 190, dan telah keluar kepada, kalaulah selama ini kita menahan diri kita, sekarang ni kita kena menahan daripada luar. Maknanya musuh yang datang daripada luar yang nak menghancurkan kita. Jadi sebab tu kita tahu Islam ini dia bukan hanya menjadi dia tu untuk diri, tetapi Islam itu mesti untuk orang lain. Itu sifat Islam. Kalaulah dia manfaat, bukan hanya manfaat untuk diri, tetapi mesti manfaat untuk orang lain. Kalaulah mudarat, kita mesti jauhkan mudarat daripada diri, dan dia mesti jauhkan mudarat daripada orang lain. So mesti dua benda tersebut. Itu merupakan DNA kepada ajaran Islam, ya. Dia bukan hanya individu sahaja, tetapi individu tersebut mesti ada tanggungjawab yang lebih besar terhadap agama. Tanggungjawab besar kita terhadap agama kita. Baik. Jadi kalau kita nampak idea tu, jom kita masuk pada ayat 190. Okey. Tatkala Nabi SAW dihalangi, okey, dalam ayat ni dia terus ceritakan asbab ataupun sababun nuzul, kenapa turun ayat 190 ini, ya, kenapa turunnya ayat 190. Kita baca dulu, kita semak dulu, nanti kita tengok balik insya-Allah, sebab mungkin ini ada kisah-kisah yang elok kita sama-sama fahami, ya. Baik, tatkala Nabi SAW dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitillah pada perjanjian Hudaibiyah dan berdamai dengan orang-orang kafir itu untuk kembali di tahun hadapan, maka di mana ia diberi kesempatan untuk memasuki Mekah selama 3 hari. Kemudian tatkala itu telah bersiap-siap untuk Umratul Qadha. Sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalaulah Quraisy tidak menepati janjinya lalu memerangi mereka. Padahal kaum muslimin tidak mahu melayani mereka jika di saat ihram di tanah haram dan di bulan haram. Okey, jadi idea dia nanti insya-Allah kita akan cerita apa yang berlaku pada tahun ke-6 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini berlaku untuk
tahun ke-7 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada 2 tahun yang ada kaitan. Nanti insya-Allah kita bincanglah kan. Okey ke semua ni? Macam tak okey je? Macam diam je? Ya, takkan nak sembang kan? Tapi macam diam sangat. Macam sebab gelap sikit kan? Gelap sikit lah. Tak boleh terang sikit kita minta tolong. Saya pun rasa macam gelap sikit. Nanti kalau lah cerah sikit, okey kan? Kalau lah alasannya gelap, bagi lampu tangga lagi. Patutlah. Saya ingatkan orang punya lampu kadang-kadang salah faham kan. Okey. So rakan-rakan kita yang mungkin online ke mana kan, jadi harapnya tak terjejas dengan lampu kat sini lah. Okey, nanti insya-Allah kita sambung. So datanglah ayat. So kita dah tahu bahawa dalam kitab Jalalain dia terus terangkan kenapa ayat ini turun, apa kaitannya, supaya bila kita tahu, terima kasih, bila kita tahu, maka kita akan lebih memahami maksud ayat tersebut ya. So Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan waqatilu fi sabilillah. Waqatilu dan qatilu, berperanglah ya, berperanglah ya. Asal kalau kita buang satu alif di sana dia jadi qatalu ya, qatalu. So daripada qatala, so bila qatala makna bunuh, dia akan jadi satu pihak sahaja membunuh, satu pihak kena bunuh. Tetapi bila dalam bahasa Arab dia letakkan alif lepas fa fa'il, maka dia jadi qatala, artinya 2 orang yang berbunuh-bunuhan. Tetapi 2 orang yang berbunuh-bunuhan dalam lazim ayat ini bukan pi bunuh, pi jalan berkelahi, tak, tetapi dalam satu medan peperangan. So waqatilu, maka perangilah, maksudnya perangi. Sebab bila perang ada orang yang terlibat untuk membunuh kita, maka itu adalah musuh, dan kita yang memerangi mereka. So ada orang yang tak terlibat. Siapa? Perempuan, anak-anak, orang tua, rumah-rumah ibadah contohnya, maka mereka ini tidak terlibat dalam qatilu. Jadi sebab tu kita nampak perkara itu dulu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila gunakan kalimah qatilu dalam gambaran kita telah ada visual, kita dah visual dah. Okey, 2 pihak. So di luar pihak ini orang tak terlibat dengan peperangan. Walaupun mereka berada di pihak musuh, tetapi mereka tidak terlibat dengan peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu pertama sekali seperti syariat ya, seperti syariat. Maka syariat itu mestilah untuk Allah. Ya, ingat syariat ataupun agama ini mesti untuk Allah. Itu prinsip nombor 1 beragama. Maka oleh kerana berperang ini perintah agama, dia mesti fi sabilillah. Mesti. Ya, dia tak, untuk membezakan perang itu dengan mana-mana perang yang ada di zaman jahiliyah atau mana-mana perang yang ada di luar agama Islam, setiap peperangan yang dibenarkan oleh Islam itu adalah fi sabilillah. Ya, kalau mungkin kena angkat call tu, penting tu ya. Kalau mungkin kalau di pihak barat, bukan barat lah, Eropah mereka panggil sebagai, mereka banyak perang, tetapi kalau perang kerana agama mereka sebut sebagai holy war. Jadi dia punya, walau tak sama, tetapi perang ni banyak sebab. Perang menawan tempat, perang sebab baik, mereka tak namakan itu holy war, tetapi mereka hanya ada holy war ketika bila dalam perang salib. Perang salib itu pada mereka holy war. So kenapa? Sebab mereka lihat dalam Islam ada perang yang disebut fi sabilillah ataupun disebut jihad. So sebab itulah jihad tersebut merupakan perkara yang rohnya ditakuti oleh musuh Islam,
dan sehingga mereka cuma kita nampak bahawa musuh ni kalau kita belajar lah ya, musuh ni bila mereka nak menghancurkan Islam, mereka akan menggunakan Islam itu sendiri. So dia macam dalam sistem pertahanan badan kita ni, dia panggil apa dia? Bila kita punya immune system makan immune system kita balik. Itu kaedah yang digunakan untuk menghancurkan Islam, terutamanya selepas kerajaan Uthmaniyah, Khilafah Islamiyah, Khalifah Islam terakhir 100 tahun dulu jatuh. 100 tahun dulu je, tak lama ya, jatuh. Maka mereka menggunakan apa yang ada dalam Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. So, dan mereka sukses menggunakan kaedah itu. Selama ni mereka perang, mereka dari luar perang kita. So sampai satu masa bila mereka dah jatuhkan, mereka bukan terus serang kita, sebab mereka tahu bahawa apa satu teori itu, setiap aksi akan ada reaksi, setiap action akan ada reaction. So kalau aksi mereka adalah memerangi Islam secara luar, maka akan bangkit reaction orang Islam bangun dari dalam. Maka sebab itu apa yang mereka buat, menggunakan Islam itu, ajaran Islam itu, dan mereka rosakkan daripada dalam. Dan ini cara-cara yang mereka lakukan, termasuk jihad. Sebab itu kita tengok jihad ya, cuba dengar ya, jihad dulu dilaung untuk siapa? Untuk musuh Islam. Okey kan? Lampu dah okey kan? Macam tak okey lagi. Kan? Ke tak sarapan sebenarnya? Okey. So, musuh Islam, laungan jihad dulu terhadap musuh Islam, betul kan? Okey. Sekarang mereka gunakan jihad untuk bunuh siapa? Sesama Islam. Untuk membunuh sesama Islam. Nampak? Kalimah jihad digunakan, tetapi kita bunuh saudara kita sendiri atas nama jihad, kerana dia mungkin jadi kita letaklah, sebab orang kata kita tak boleh bunuh seekor anjing melainkan kita letak nama dia anjing gila dulu. Ni dalam pepatah orang putih kata apa dia, kita bagi nama dia tu anjing gila, baru kita boleh bunuh anjing tersebut. Dan kaedah tersebut digunakan. Kita kata dia ni sesat, kita kata dia syirik, dan kita bunuh dia, dan benda tersebut digunakan. So jihad telah diterbalikkan dan akhirnya memakan umat Islam. Ya, dulu saya ingat ada satu mu'jam hadis yang sangat besar ya dibuat, dan bila saya tengok, Masya Allah, seluruh hadis-hadis daripada apa saja, daripada segala sunan, lepas daripada sunan sitah ke apa pun, akhirnya dia buat satu kitab hadis, berjilid. Saya rasa daripada hujung sana sampai ke hujung sana kot, kitab hadis saja. Dan kita perasan rupanya dibuat oleh musuh Islam. So mereka produce kitab hadis, mereka cetak kitab hadis, dan kemudian mereka letak bab ya, dan dalam kitab yang betul tebal panjang tersebut kita tak jumpa 2 bab. Jadi kalau kita belajar kitab tersebut, mengaji habis semua pelajaran, kita tak akan jumpa 2 bab. Bab yang pertama, bab jihad. Jadi bab jihad dibuang siap-siap dah, menjadikan orang Islam dia baik untuk diri dia, tetapi tak ada rasa pun apa-apa kalau orang pijak agama ke, sebab hadis tentangnya dah dibuang. Apa kita punya reaksi kalau semuanya dia dah buang. Nampak pandai dia kan? Jadi dia sanggup buat kitab, dia sanggup terjun dalam ilmu Islam walaupun dia tak suka, tetapi itu cara sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah yang kita tak jumpa, bab apa? Bab, cuba teka tengok, just teka, saya nak dengar mungkin apa yang kita agaknya apa bab yang mungkin pada dia orang masalah. Ya, bab akidah kalau buang habislah kitab hadis dia. Dan akidah tak ada masalah, pada dia tak ada masalah kan. Jadi orang baik, pergi masjid, tak ada masalah kan. Baik, yang dibuang ialah bab Imamul Mahdi. Sebab Imamul Mahdi ni adalah busyra untuk orang Islam.
adalah berita gembira untuk orang Islam, sebab mereka takut dengan kisah Imamul Mahdi. Sebab Imamul Mahdi adalah menunjukkan dalam hadis yang sangat jelas, ya, sampai pada had mutawatir maknawi. Mutawatir ni maknanya jalannya terlalu banyak dari segi maknanya tentang Imam Al-Mahdi tersebut. Maka pada ketika itu, kalau ada dalam jiwa orang Islam, apa umat Islam rasa sekarang? Okay, kita akan bangkit. So dia nak buang rasa nak bangkit tersebut. Dan sebab tu kalaupun mereka buang, yang kedua, mereka cetuskan sampai kita tak percaya pada Imam Mahdi. Terlampau banyak sangat penipu Imam Mahdi, sampai akhirnya Allah tak payah cerita lah Imam Mahdi, ini cerita karut. Nampak tak berjayanya mereka, kan? Okey, jadi so fi sabilillah, sebab tu kita balik pada fi sabilillah. Maka peperangan itu mesti di jalan Allah. Baik, kenapa sabil digunakan? Kenapa sabil digunakan sebagai penggunaan untuk agama ataupun syariat? Sebab nombor satu, sabil, apa tujuan sabil? Apa tujuan jalan? Apa tujuan jalan? Apa tujuan jalan? Apa tujuan jalan? Jalan tu apa tujuan dia? Nombor satu, apa tujuan jalan? Untuk panduan, lagi sikit lagi, ya, untuk mencapai destinasi. Tujuan jalan ni adalah untuk capai maksud. Sebab tu bila kita nak pergi ke masjid negeri, tapi orang Shah Alam taklah waste kan. Kalau orang tak tahu, dia waste, dia cari jalan. Hanya jalan yang sampai kita pada destinasi. Sebab tu bila digunakan jihad fi sabilillah, maknanya Allah itu destinasinya, maka jalannya adalah, maka disebut jalan, maka jalan itu syariat, ya. Maka sebab tu jihad fi sabilillah, jalan jihad untuk mencapai Allah. Ataupun dalam hadis disebut apa dia? Li'a'la'i kalimatillah. Li'a'la' kalimatillah. Apa maksud dia li'a'la? Untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimah apa? Apa kalimahnya? Alif lam lam ha. Allah itu nak bagi tinggi. Itulah agama kita. Ya. Ini juga isu lu tak berapa jelas pasal isu kalimah Allah kan. Jadi sebenarnya kalau kita pejuang yang sebenar, tujuan utama kita dalam beragama adalah nak bagi angkat kalimah Allah menjadi tinggi. Dan itu yang kita buat pagi tadi. Apa kita buat pagi tadi? Kita baca surah apa tu? Fasabbih bismi rabbikal azim. Nampak tak? Sabbih, maka sucikanlah nama Tuhanmu yang paling besar, Allah. Dan itu kita sebut nas'aluka ya man huwa Allah. Baru kita sebut alladzi la ilaha, yang mana la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim al-malik. Tetapi sebenarnya setiap kali kita membaca nama-nama yang lain, maka terangkat nama Allah. Okey, tu kenapa disebut fi sabilillah. Jadi maksudnya adalah untuk menjunjung tinggi agama. Ya. Apa maksud menjunjung tinggi agama? Menjunjung tinggi syariat Allah. Ya. Okey, kepada siapa yang kita perangi? Alladzina yuqatilunakum. Ya. Jadi nampak tak di sana, di sini adalah ayat menjawab. Sebab tu dia adalah ayat menjawab. Apa yang dijawab? Orang-orang Islam yang tahu bahawa mereka tidak boleh berperang pada bulan haram di tanah haram. Nak jawab hak tu. Jadi ayat ni nak jawab hak itu, bahawa kita boleh berperang, bahkan kamu kena berperang. Pada siapa? Pada mereka yang memerangi kamu sedangkan kamu berada di mana? Di bulan haram. Kerana mereka pergi keluar itu pada bulan Zulqaidah. Kita tahu bulan haram ada 4 kan? Sekarang kita berada bulan haram. Kita kena sedar sekarang kita berada pada bulan haram. Ya, kita sedang berada pada bulan haram kerana 4 bulan haram ini adalah ketetapan Allah sejak Allah mencipta langit dan bumi. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, Allah dah menetapkan ketetapan 4 bulan arba'atun hurum, salasah mutalawiyah, mutawaliyat,
yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang berpisah di antara Jumada dan Sya'ban, yakni Rajab Mudhar. Rajab Mudhar yang kita sedang berada sekarang ni. Ni 4 haram, dan 4 bulan ini di zaman sejak dulu disebut sebagai haram berperang padanya. Sebab tu bulan Rajab ini dinamakan bulan apa ni dia panggil? Bulan Asam. Ya, Asam bermakna tak dengar apa. Orang macam tak dengar apa. Apa maksud tak dengar apa? Tak dengar langsung bunyi orang berperang. Jadi kalau bulan ni jangan perang. Jangan buat pilihan raya. Sebab kan tidak perang balik. Orang ni mengata orang ni bulan Rejab kot kan. Sabar, buat genjatan senjata. Buat genjatan senjata. Tak payah kata orang jangan apa. Buatlah pilihan raya, tapi jangan kata. Buat pilihan raya as a prosedur kan. Prosedur salahnya kan. Tapi kita over bila nak itu buat benda yang melanggar-langgar hak yang sepatutnya oleh agama terutamanya. Baik. Jadi Nabi keluar itu bulan apa? Zulqa'dah. Jadi oleh kerana Nabi keluar pada bulan Zulqa'dah, jadi ada kegusaran. Kegusaran tu nanti kita bincang. Tapi nak cerita maksud ayat ni dulu. Jadi nak menjawab bahawa mereka rasa boleh ke berperang pada mereka yang memerangi kita sebab kita berada di tanah haram untuk mengerjakan umrah qada dan di tanah haram dan bulan haram. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara orang kafir wala ta'tadu, ya. Wala ta'tadu, tapi janganlah kamu melampaui batas, misalnya dengan memulakan peperangan terhadap mereka. So kalau kita tengok dalam tafsir nanti kita dapati bahawa yang dimaksud dengan ta'tadu di sana adalah tidak kita memulakan peperangan. Tetapi kalau dimulakan peperangan, jangan kata kami tak boleh berperang sebab ini bulan haram. Maka perangilah mereka. Dan jangan melampaui batas, termasuk tadi tu ya, kena jaga collateral damage. Ya, kena jaga damage, jangan sampai orang yang tak berkenaan, pokok-pokok semua di kamu. Baik, kalimah wala ta'tadu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka al-mu'tadin, la yuhibbul mu'tadin, orang yang melampaui batas. Artinya yang melanggar apa-apa yang telah digariskan bagi mereka, dan ini dinasahkan dengan ayat Bara'ah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jumpa pada surah Taubah. Maka ayat untuk makluman kita, ayat perang saja 70 ayat yang ada nasih dan mansukh. Jadi ada nasih dan mansukh, maknanya ada ayat itu dibuang hukum dia, dikekal. Ada yang langsung dibuang ayat dia, diganti dengan ayat baru, ya. Sebab kita tahu Al-Quran yang ada pada kita adalah Al-Quran yang telah disebut oleh Nabi sebagai adalah naskah terakhir yang muktamad untuk kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut waqtuluhum haitsu waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu. Artinya Makkah, dan ini telah dilakukan Nabi terhadap mereka di tahun pembebasan. So tahun pembebasan bila? Tahun, buat nota situ. Bila tahun pembebasan? Tahun 8. Ayat mula cerita ni tahun 6, umrah qada tahun 7, pembebasan tahun 8. Tahun 10 haji terakhir, tahun 11 Rasulullah wafat. Kan? Jadi pada tahun pembebasan, wal fitnatu, ya, wal fitnatu, sedangkan fitnah. Kat sini kita semua dah faham kot sebab dah banyak kali diterangkan. Fitnah di situ apa maksud dia? Apa maksud fitnah di situ dalam konteks ayat? Apa maksud fitnah? Tak dengar. Keburukan. Buruk. Tak dengar bodoh. Okey. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan yang ada di kalangan orang Quraisy itu. Lebih teruk daripada asyad, lebih dahsyat, lebih berat, lebih berbahaya minal qatli, daripada
berperang itu sendiri, daripada berbunuhan ataupun membunuh itu sendiri. Jadi kena betulkan ayat tu kan, sebab ramai orang gunakan kan, kelahi masa kita kat sekolah menengah tu kan, buat fitnah kat kita kan. Kita pun baca ayat ni, kita petik ayat ini, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sebab kita terjemahkan fitnah tu maknanya orang mengata kita benda tak betul kat belakang, kita kata fitnah. Sedangkan ayat itu bukan itu maksud dia. Fitnah itu bukan itu maksud dia. Sebab fitnah dalam bahasa Melayu dia lain. Fitnah dalam bahasa Melayu spesifik kan? Apa makna fitnah dalam bahasa Melayu kita bila kita biasa sebut fitnah? Ataupun orang kata fitnah dalam TV, fitnah. Apa maksud fitnah? Benda yang tidak betul ditohmah pada seseorang, kita anggap itu fitnah. Maka kemudian kefahaman tersebut kita terjemah ayat ini. Maka sedangkan ayat itu bukan itu maksud dia. Maksudnya adalah kita ni kan kena berperang, macam mana boleh berperang sedangkan kita dah berpegang selama ni, bulan haram, tanah haram, tak boleh berperang. Siapa yang perang kita? Orang musyrik. Maka musyrik itu lebih teruk daripada membunuh itu sendiri. Sebab yang memerangi kita sekarang ni adalah golongan orang musyrik. Ayat tu dalam konteks, kena terjemah dalam konteks. Sebab tu ulama tafsir menterjemahkan ayat ini sentiasa dalam konteks, tak boleh potong, dan kemudian kita gunakan untuk masyarakat kita maksud fitnah. So jangan kita gunalah lepas ni. Nak pakai ada ayat lain ataupun hadis lain, tapi ayat ini takut orang tersalah faham. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl kita katakan. Dan sampai sekarang saya dengar lagi orang cakap kan, kita ni duduk fitnah orang. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ingat sekolah menengah aja. Sampai sekarang pun masih guna lagi. Sedangkan kita tahu bahawa ayat ini apa maksudnya disebutkan di sini adalah kerana kita faham, cerita bulan Zulqa'dah, Allah suruh kita berperang juga, sedangkan orang Arab, orang Islam sendiri tak rasa yang kita boleh berperang. Maka Allah kata syirik yang menyebabkan kesyirikan itu mereka memerangi Islam itu lebih teruk daripada membunuh. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, maknanya di tanah suci, hatta, sebab mesti ada hatta yuqatilukum fihi, padanya, sebelum mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, fa in qatalukum faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Jadi kita tengok kalau tanah haram ini dia ada ketat syarat peperangan dia, maka hendaklah kalau mereka itu mula membunuh kamu ataupun mencari kamu. Okey, ada satu qiraat yang ni just untuk makluman saja. Ada qiraat, maknanya ada kita dengar bacaan Quran, mereka tak kata qatiluhum, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum. Mereka ada satu qiraat yang mereka buang alif, maka jadi wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fihi fa in qatalukum. Itu just tambahan saja. Kok nanti kita pernah dengar di mana-mana orang baca macam tu, maka dia tidak salah, tetapi ada satu qiraat daripada qiraat yang membaca bukan dengan qatalukum, bukan dengan yuqatilukum yaqtulukum. Dia bukan atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun, tetapi dia pakai atas wazan qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtal maqtal miqtalun. Kadzalika, demikianlah maksudnya pembunuhan dan pengusiran jazaul kafirin, menjadi balasan bagi orang-orang yang kafir. Okey, ini ayat nanti lebih kurang sama. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Baik, semua yang saya kasih macam saya katakan tadi, boleh kita nampak pemaksud ayat tersebut. Semua yang saya kasih boleh nampak masuk ayat tu ya. Jadi kalau kita nampak masuk ayat itu, maka marilah kita tengok sedikit latar belakang daripada turunnya ayat ini.
Baik, ayat ini pasti kita katakan bahawa Imam As-Suyuti ataupun dalam tafsir Jalalaini, Imam Mahalli dan Imam As-Suyuti, mereka meletakkan, dan begitu juga ulama lain mengatakan bahawa sebab turun khusus ayat 190 adalah kisah yang berlaku ketika tahun ke-6. Dia mesti mula dengan tahun ke-6. Okey, saya mula balik. Saya undur balik ke belakang. Boleh ke ni? Forward, undur balik. Boleh ke? Nak dengar suara je. Sebenarnya kalau sunyi paling menakutkan saya. Jadi kalau cakap-cakap tu tak apa, sebab penjarakan sosial tu dah okey dah ada dah kan. Baik, semua yang saya kasihkan okey. Jadi pada tahun ke-6, bila sebut tahun ke-6, apa yang terlintas dalam kepala kita? Pada tahun ke-5. Bila sebut tahun ke-6, tahun ke-5. So kalau tadi saya sebut tahun 6 perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-7 berlaku Umrah Qadha, tahun ke-8 berlaku Futuh Mekah. Okey, dia punya kronologi dia. Tetapi sebelum kita katakan nak memahami Hudaibiyah, kita tengok pada tahun ke-5. Apa tahun ke-5 berlaku? Berlakunya Perang Khandaq ataupun Perang Ahzab. Jadi tahun ke-5 berlakunya Perang Ahzab. Tak sampai setahun kemudian, nak masuk pada bulan Zulqa'edah, nak masuk bulan Zulqa'edah, tiba-tiba, sedangkan kita tahu bahawa peperangan antara Nabi dan Quraisy bermula, katalah perang apa? Mula perang Badar. Walaupun ada peperangan kecil sebelum tu, tetapi peperangan besar disebut sebagai peperangan Badar besar, disebut Badar Kubra, peperangan yang penting dalam agama kita, perang Badar Kubra. Tetap siapa menang? Islam menang. So bila Islam menang, apa yang jadi bila Islam menang? Menarik peperangan kedua. So bila Islam menang, menarik peperangan kedua. So peperangan kedua, peperangan Uhud, untuk balas dendam kerana mereka kalah. Dan pada perang Uhud secara umumnya siapa menang? Quraisy menang. Kita katalah, kita detail-detail tu lain. Okey, adakah mereka menang mutlak? Mereka tentu tidak menang mutlak. Kalau mereka menang mutlak, ialah sebab tujuan perang nak menghancurkan Rasulullah, membunuh Rasulullah dan menghapuskan ajaran Islam. Tetapi kalaulah misi itu tidak terlaksana, maka bukanlah dikatakan menang peperangan tersebut. Betul kan? Tetapi hakikatnya memang Islam tidak memenangi peperangan tersebut. Maka Islam kalah. Okey. Sampailah pada tahun ke-5. Saya lompat pada tahun ke-5. Maka pada ketika itu siapa menang? Perang Ahzab. Yang kita duk takbir setiap kali tu kan? Wa hazamal ahzab wahdah. Wa hazamal ahzab wahdah. Sebab tu kita ulang setiap raya tu. Pada setiap hari raya kita ulang takbir. Dan takbir raya itu dia punya itu adalah susunan Imam Asy-Syafi'i yang guna pakai oleh semua orang. Sebab tu ada orang kata tak boleh pakai raya ni. Syukur Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sejak zaman. Tetapi Imam Asy-Syafi'i dia menambah takbir yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada sikit sebelum tadi kan, ada sebelum tu saya tinggal saya. Baik. Tak apa, bukan jadi isu alhamdulillah, sebab ittifaq satu dunia terima. Tak ada siapa kalau tiba-tiba datang kat masjid kita, jangan baca yang kedua tu. Tak ada siapa, orang takkan terima dia, kan? Baik. Nak ceritanya adalah perang Ahzab dimenangi oleh orang Islam. Ketika Ahzab tersebut, bilangan tenteranya adalah 10,000 orang. Bilangan tentera Ahzab paling besar, 10,000 orang berhimpun untuk memerangi Islam dan mereka kalah. Mereka memang kalah sebab mereka terpaksa lari dan meninggalkan harta-harta, dan harta mereka bawa menjadi harta rampasan walaupun peperangan tak berlaku. Tetapi mereka terpaksa meninggalkan dalam keadaan tergesa-gesa, dan mereka terpaksa tinggal harta-harta yang mereka bawa bersama dalam peperangan. Jadi kalau nak kata kalah, memang kalah. Betul kan? Baik. Nampak tak dia punya momentum dia?
Orang ni kalah, orang ni lawan, balas. So maknanya pada tahun kelima mereka kalah, sedangkan tahun keenam Nabi bawa sahabat untuk buat umrah. Ada tak rasa macam bahaya tak ni? Bahaya tak ni? Bahaya. Maka sebab itu dikatakan bahawa Nabi pergi, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, ya, ada katakan bahawa jumlah, saya buat range lah, jumlah para sahabat, sebab jumlah tersebut penting akhirnya nanti, kerana jumlah para sahabat seramai, kita kata more or less lah, ya, sebab ada riwayat 100, yang paling popular 1,400 orang, ada tulis 1,523, ada 1,300, kita letak number yang tengah-tengah. So berapa? 1,400 orang. So 1,400 orang, dan menariknya, bukan menarik, dramatiknya ialah Nabi mengajak mereka berdasarkan mimpi Nabi. So Nabi, dan ini dirakamkan dalam Al-Quran, Nabi bermimpi melihat orang Islam pergi mengerjakan umrah dan bercukur. Okey, bila sebut pergi mimpi umrah dan mimpi bercukur atau bergunting, apa maksud mimpi itu? Maksudnya ialah saja nak dengar. Maksudnya ialah umrah yang sempurna. Sebab kalau pergi umrah saja, tetapi ialah kita kan balik, anak alhamdulillah pergi umrah, hantar gunting tak? Takkan kita tanya kan. Bila umrah tu maknanya, bila bergunting, apa signal bergunting? Umrah yang sempurna. So bila dalam mimpi Nabi tu, Nabi bercerita pada para sahabat yang dah 7 tahun, terutama orang Muhajirin yang meninggalkan Mekah. So apa perasaan dia orang? Apa perasaan? Ya Allah, inilah masanya, ya, inilah masanya. Maka sebab itu mereka, saya katakan bahawa pada tahun ke-6, saya sebut tahun ke-6, tahun ke-6 tersebut, maka bila Nabi sebutkan tentang mimpi tersebut, maka pada ketika itu mereka semua bersetuju di kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar untuk sama-sama pergi menunaikan umrah. Dan pada ketika itu Nabi SAW, sebab ingat peristiwa tahun kelima, tahun perang Ahzab, maka Nabi telah membawa kelompok para sahabat melakukan haji bukan ikut jalan haji. Sebab ingat, jalan Mekah Madinah dia ada jalan haji atau jalan perdagangan, ada jalan lain yang tak popular digunakan. So Nabi gunakan jalan tersebut sebab nak nampakkan bahawa Nabi SAW, dan Nabi nak sampaikan mesej kepada orang-orang Arab, sebab dulu pun ada punya mata-mata, ada dia punya khabar-khabar berita bahawa Nabi nak sampaikan bahawa mereka itu pergi bukan untuk berperang tetapi untuk mengerjakan umrah. Dan kita kena ingat juga bahawa Mekah tersebut tanah yang bebas untuk sesiapa pun, dan tak ada sesiapa pun boleh menghalang sesiapa pun untuk mengerjakan umrah ataupun haji. Jadi orang Quraisy yang menjadi pemuka, dan mereka menjadi mulia sebab mereka itu menjaga, dan mereka tak boleh halang sesiapa pun. Itu prinsip asal awal bagi kota Mekah. Jadi sebab tu bila Nabi sendiri nak pergi, maknanya sepatutnya tidak ada sebab untuk Nabi tak boleh masuk. Jadi Nabi pergi berapa orang tadi? 1,400 orang melalui jalan yang tak biasa. Sebab itulah akhirnya sampai ke Hudaybiyah. Sebab kalau tidak, dia akan sampai ke Tanaim. Kalau jalan biasa, dia akan masuk ikut Tanaim, tetapi ikut jalan, sebab tu kita heran, kenapa sampai ke Hudaybiyah, ya, tidak melalui Tanaim? Sebab jalan itu dia akan mesti sampai ke Tanaim, ya. Kalau kita pergi daripada Mekah sekarang ni pun, kita akan lalu ke Tanaim dulu, kan. Kita mula pakai ihram di mana? Dzul Hulaifah, kan, di Dzul Hulaifah, Bir Ali tu, kan, Bir Ali tu. Kemudian kita akan masuk ujung sana Tanaim masuk Mekah. Tetapi ini Nabi punya perjalanan, Nabi sebab nak mengelakkan sebarang tantangan ditunggu, maka Nabi berjalan dan sampai ke Hudaybiyah. So Hudaybiyah tu last untuk masuk ke dalam kota Mekah. Maka pada ketika itu, ketika Nabi di Zulhulaifah, kita keluar daripada Madinah,
Kita berihram di mana? Zulhulaifah. So di sana Nabi buat solat ihram, ya. Tapi jangan bayang masjid sekarang ni. Terbayang masjid, Nabi guna masjid tu tak ada, kan? So hanya kawasan padang pasir saja, cuma tempat tersebut ditanda sebagai tempat untuk miqat, untuk ihram. So di sana mandi sunat, kemudian solat sunat umrah, ihram, ya. Jadi Nabi pun pakai ihram, dan kemudian Nabi membawa siap-siap binatang untuk dikorbankan. So dipakaikan, sebab orang Arab dia ada tanda-tanda untuk katalah kambing ataupun unta yang nak dikorbankan, dipakaikan dengan tanda-tanda. So sebab tu kalau hukum fiqh ada, kita pernah dengar kan, kalau kita dah sebut ini kambing korban, maka wajib kita melaksanakan dia. Sebenarnya itu memang cara orang dulu, mereka menanda, dan bila dah tanda tak boleh nak cabut lagi dah. Okey, apa mesej dia? Mesejnya adalah pergi ni memang bukan untuk perang. Wahai orang Quraisy yang tahu berita ini, pergi kita bukan untuk perang, tetapi untuk melakukan umrah. Dan umrah itu di Mekah yang tak ada orang pernah menghalang siapa pun untuk mengerjakan umrah. Tak pernah siapa boleh halang siapa pun untuk mengerjakan umrah. Sampailah ke Al-Hudaibiyah, ya. Biasa kan? Ingat tak apa yang ada di Hudaibiyah semua yang dikasih sekalian? Apa biasa kita nampak di Hudaibiyah? Just recall balik kita pergi umrah. Mungkin ada yang baru balik, alhamdulillah kan. Kalau Hudaibiyah tu ada masjid Hudaibiyah, ada satu masjid yang macam nak roboh dah. Tinggal kesan-kesan yang macam nak roboh tu, batu-batu tu kan. Okey. Apa kaitannya? Masjid tersebut dibina sejak daripada zaman Omar ibn Abdul Aziz, kemudian dilanjutkan sehinggalah zaman pemerintahan Osmaniyah. Maka masjid tersebut dianggap sebagai tempat di mana adanya pokok yang mana Rasulullah dan 1,400 orang para sahabat berbai'ah. Dengan nama bai'ah tersebut dirakam oleh Allah, dikenal sebagai Bai'atur Ridwan. Jadi masjid tersebut sebagai tanda, disitulah tempat Rasulullah dan para sahabat berbai'ah. Namanya Bai'atur Ridwan, nama tempat Hudaibiyah. Baik, ini ramai, saya just recall balik, ramai yang nak orang kata kita nak letakkan puzzle dalam kita punya cerita dalam kepala kita. Okey. Baik, pada ketika itu bila Nabi sampai, Nabi dah dapat berita bahawa orang Mekah melarang Nabi datang masuk. Ya, datang khabar disampaikan kepada Nabi, sebab tu Nabi berkhemah di Hudaibiyah. So bila Nabi berkhemah di Hudaibiyah, maka Nabi nak bagi tahu pada orang Mekah, Nabi kena bagi tahu secara formal bahawa datangnya Nabi bukan untuk berperang. Maka sebab tu bila dihantar utusan, 4 orang utusan dihantar oleh orang Quraisy untuk melihat keadaan Nabi SAW, seorang dihantar, maka mereka nampak pakai ihram, tak ada pedang, ya. Pedang yang memang tersimpan, maknanya bukan pedang yang dibawa ke mana-mana di pinggang. Dan kemudian didapati bahawa ada unta-unta yang telah ditanda. Jadi maknanya mesej sangat jelas, Muhammad dan sahabatnya datang untuk mengerjakan umrah, yang sepatutnya kita tidak boleh melarang mereka. So 4 orang utusan tetapi tak dapat jawapan, maka Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Umawi. Semua kita biasa dengar. Siapa dia? Sayyidina Uthman. Okay, Sayyidina Uthman dihantar seorang-seorang dia untuk bertemu dengan pembesar Quraisy. Dan disitulah berlaku di mana orang Quraisy telah menahan Sayyidina Uthman di dalam kota Mekah, dan mereka menawarkan Sayyidina Uthman untuk melakukan umrah, tawaf. Ya, sebab kamu datang untuk umrah, okey, wahai Uthman, kamu buat umrah. Kamu buat umrah, nanti baru kita bincang. Maka Sayyidina Uthman berkata, aku tidak akan melakukan umrah melainkan aku mesti bersama dengan Rasulullah. Ya, maka ditahan dalam tempoh lama tersebut. Maka pada ketika itu di masjid tersebut. So kalau kita pergi masjid tersebut, kita kena berdiri kat masjid tersebut, kerana di kawasan itulah menurut muarrikh
sejarah di mana di tempat berkhemahan Hudaybiyah tersebut, maka Nabi SAW telah mengambil bai'ah di kalangan para sahabat ketika berita menyatakan bahawa Uthman telah dibunuh. Maknanya apa dia? Ketika tumpahnya darah Sayyidina Uthman, ya, di Mekah dibunuh oleh orang Quraisy, maka Nabi memanggil para sahabat untuk mereka berbai'ah. Apa bai'ah mereka? Sebab kita dah datang, kita tidak akan lari dan berperang sampai mati. Itu bai'ah dia. Berapa orang? 1,400 orang untuk pergi ke tempat yang tentu ramainya orang-orang bukan Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuji kelompok para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu semua yang saya kasihan, bai'ah tersebut dinamakan Bai'atul Aqabah. So bila Bai'atul Aqabah, so maknanya di sana kalau kita pergi, patutnya saya sangat, kalau saya pergi kat sana, kalau kita pergilah, saya ada rakan-rakan di sini yang pernah pergi kan, biasanya kita akan cerita di sana, rohnya adalah ukhuwah Islamiyah. Rohnya adalah ukhuwah Islamiyah. Sebab ukhuwah Islamiyah, dia punya kemuncak tinggi bagi ukhuwah Islamiyah tu adalah disebut apa? Kemuncak bagi ukhuwah Islamiyah, dia ada satu tahap yang paling tinggi, disebut apa? Satu terma, satu istilah. Dalam ukhuwah Islamiyah, dia paling tinggi sekali, disebut sebagai takaful. Janganlah kata, oh dia ni ejen takaful rupanya, sembang banyak rupanya, dapatkan borang di belakang dengan ejen saya. Tak, tuan-tuan, takaful, pinjam istilah ni sampai akhirnya istilah tersebut tak menjadi berat dalam pemikiran kita. So takaful ni apa? Takaful, apa maksud takaful? Saling bela membela, jamin menjamin, darah mendarah. Itu sebenarnya roh dia. Maknanya tumpah je darah seorang kamu, semua darah lain akan bela. Itu takaful. Ini bukan main-main. Hari ni ejen takaful. Jadi keingatlah. Lepas tu bila dengar takaful, tengok ejen takaful, kita pun takut kan. Dia ni asal ejen memang ngempin kan. Tak larat nak dengar dah. Jadi kadang-kadang dia ambil istilah tu, yalah, mungkin itu yang paling meet dengan insurance tu, kan. Tetapi roh sebenar takaful ialah tadi. Maknanya apa dia? Bila kita menjadi satu jamaah Islamiyah, tak ada siapa yang akan terabai, sebab semua orang akan membela. Semua orang akan membela. Ya. Ni yang popular cerita kalau kita tengok kisah apa dia? Biasa dengar kisah Wa Mu'tasimah, ya. Contoh ini contoh yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Wa Mu'tasimah. Biasa dengar kalimah, istilah Wa Mu'tasimah tu. Yalah, kita dengar, tapi lah nak Ustaz tanya ni macam malah nak jawab kan. Ya. Wa Mu'tasimah tu dia adalah, wa ni dia adalah huruf munada, panggilan ketika seorang sedih. Ketika seorang sedih, dia tak panggil ya dalam bahasa Arab, dia panggil wa. Ketika dia sedih, dia panggil wa. Mu'tasimah itu adalah Mu'tasim, khalifah Islam, ya, yang berada di kota Baghdad. Kisah tu berlaku nun di Syam, ya, di perbatasan Syam. Seorang wanita pada ketika itu, ya, seorang wanita telah dibuka, dimalukan di pasar, diselak jalbab dia, disentap sampai nampak aurat dia. Ketika dia jatuh dan kemudian diheret, sebab kawasan itu bukan kawasan Islam, ya, oleh tentera Nasrani, orang Yahudi Nasrani di kawasan situ, dan akhirnya wanita ni dipenjara. Ketika dalam keadaan yang gawat itu, dia menyebut wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim. Mu'tasim tu khalifah dia, so dia panggil khalifah dia, ya, wahai Mu'tasim. Ya, ada dua version yang lebih dalam ialah Allah pendengarkan kepada Mu'tasim. Tetapi version yang lebih masyhur ialah ada orang dengar, ada orang lihat, dan orang ni terus ke Baghdad untuk bagi tahu pada khalifah apa yang berlaku. Dan bila sampai kepada khalifah masa tu nak minum air ni, tapi lah air dia nak buka depan orang pun segan,
nanti saya bawa balik dalam kereta. Jadi khalifah ketika nak minum, dan orang bagi tahu, wahai khalifah, ada seorang hamba Allah, amatullah, seorang hamba perempuan yang terbuka dan dimalukan aib dan maruah dia, dan dia memanggil engkau, dia memanggil dan menyebut nama engkau. Maka Mu'tasim tak jadi minum, dan dia pun terus tulis utusan kepada pihak musuh. Dalam tulisan dia berkata, bebaskan wanita tersebut. Ya, cuba bayang daripada mana ni? Putrajaya, Baghdad. Tengok salah. Daripada Baghdad, jauh sangat. Daripada Baghdad hantar ke Nun utusan, bebaskan wanita tersebut. Sekiranya kamu tak membebaskan, kamu akan mendapati aku membawa tentera yang awalnya di perbatasan kamu, di ekornya adalah di Baghdad. Maknanya aku akan bawa ratus ribu tentera hanya untuk seorang perempuan, untuk selamatkan maruah dia. Dan gubernur tersebut pada ketika itu dia tak pedulikan, sebab dia ingatkan, alah takkanlah small matter kot kan, ini bukan cerita nak berebut minyak ke, nak berebut ni, hanya seorang perempuan. Dia kata takkanlah kerana perempuan ini. Setelah tempoh diberikan tersebut, Mu'tasim sendiri bergerak membawa ratus ribu tentera Islam dan sampai ke perbatasan tersebut, dan kemudian menyerang kota itu, dan kemudian jatuh. Dan Mu'tasim minta dia pergi ke penjara untuk dia buka pintu. Dan ketika wanita tersebut dibuka pintu, soalan Mu'tasim, adakah Mu'tasim telah menjawab panggilan kamu? Adakah Mu'tasim telah menjawab panggilan kamu? Bala ya Mu'tasim, bahkan wahai Mu'tasim. Kisah ini, ya, kalau kita tulis ya, wah Mu'tasimah, sebenarnya orang Arab dia menjadikan itu satu benchmark cerita bagaimana orang Islam zaman dulu, ya, sehingga orang tak berani nak apa pun. Kenapa? Sebab seorang dia apa pun, seluruh darah umat Islam akan bela dia. Berlaku tak hari ini? Tak berlaku. Anta ana, yang penting ana, minyak ana, duit ana, harta ana, jangan kacau. Allahu Rabbi, ya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW tentang yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahana qala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, akan datang kamu dibaham oleh musuh, sama macam orang lapar yang tak sarapan pagi ni membaham lontong goreng. Tu contoh, janganlah masya-Allah ni kadang-kadang gurau pagi kan. Maksudnya seperti orang lapar membaham makanan yang sangat lazat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, adakah kerana kita sikit ya Rasulullah orang berani-berani menginjak-injak kepala kita? Dulu ingat tak kisah Bosnia? Saya pergi Bosnia kan, kita tengok, ya Allah kesian di Bosnia, wanita yang mengandung kan, kisah yang memang terkenal, wanita mengandung, ya, wanita mengandung, lepas tu tentera Kroasia dan Serbia, mula jahat Serbia, Kroasia okey, last dua-dua bergabung, tinggal orang Islam. Sebab sana ada 3 bangsa je, Bosnia, Kroasia, Serbia. Mulanya Serbia Islam, Kroasia berkecuali, lepas tu Kroasia lebih teruk untuk apakan orang Islam, bergabung mereka sebab atas nama Islam itu. Tapi orang Bosnia tak tahu kenapa, sebab mereka tak tahu. Sebab orang Bosnia ni satu-satunya bangsa macam Melayu, asal dia Bosnia dia Islam, macam Melayu lah, asal dia Melayu dia Islam kan. Okey, mengandung kan. Lepas tu tentera Bosnia Kroasia ni berjudi. So judi dia apa? Pertaruhannya rokok. Kalau siapa menang, okey kita bertaruh rokok. Okey, letak sepuntung rokok. So apa yang nak dipertaruhkan? Oh, perempuan Islam yang mengandung, anak dalam perutnya laki-laki ke perempuan.
Okey, yang ni kata lelaki, yang ni kata perempuan, bertaruh berjudi. Okey. So nak tahu macam mana? Ialah dibelah perut perempuan tersebut hidup-hidup. Ambil pisau belati, belah perut wanita tersebut. Koyakkan, keluarkan bayi tersebut. Ya, ketika menggelitik darah berhamburan keluar, darah merah yang keluar tersebut, dan bayi disentak keluar, oh menang laki-laki. Menanglah dapat berapa puntung rokok. Yang menang, yang kalah hilanglah berapa puntung rokok. Menikmati pada ketika itu. Satu dunia pandang, satu dunia Islam pandang, tapi satu dunia Islam tak buat apa pun. Satu dunia Islam tak buat apa pun. Wa Mu'tasimah tinggal dalam cerita saja. Wa Mu'tasimah tinggal dalam cerita saja. Akhirnya main drama ya, bagi drama. Cuma berita baik kalau kita pergi Bosnia, menurut bahasa orang Bosnia, the only nation yang tolong mereka ialah Malaysia. Bukan kita nak shock sendiri tak, tolong mereka cakap dengan orang Bosnia. Hanya satu-satunya bangsa yang betul-betul serius kelihatannya tolong ialah orang Malaysia. Ya, pada masa tu. Ya, kat situ ada lagi sikit kita rasa syukur kan, banggalah juga. Ya, bahkan cuba bayang, ada negara yang hantar ke Bosnia apa dia? Hantar buah tamar. Ketika mereka susah, hantar buah tamar. Cuba bayang, buah tamar tu berlonggok di pelabuhan sebagai bantuan kepada orang Bosnia. Which is orang Bosnia kata, nak makan apa esok tayub ni? Tu juga tambah, jangan tu. Janganlah lugu sangat kan. Nak ceritanya apa dia? Sebab nak supaya ada bantuan, boleh cerita kat orang. Kita membela rakan kita, hantar buah tamar. Yang apa tolong tu tak beritahu kita cerita tu. Allahu akbar. Nabi kata, sebab tu Nabi kata dan para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Kamu ramai 1.7 bilion. 1.7 bilion umat Islam, tapi orang boleh lagi buat macam tu pada kita. Ya. Dan Allah, kata Nabi, mencabutkan rasa hormat musuh dalam hati mereka terhadap kamu. Tak respect langsung pada orang Islam, kepada pemimpin Islam, kepada umat Islam. Tak ada rasa nak hormat pun. Ya. Dan Allah mencampakkan dalam hati kalian wahan. Kita semua dengar tentang wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tak tahu apa itu wahan. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu menjadi manusia yang cinta gila terhadap dunia, dan kamu orang yang paling takut terhadap mati. Ya. Jadi kita dapati itu keadaannya. So balik ke Baghdad, balik ke Hudaibiyah. So bila balik pada Hudaibiyah, ketika para sahabat seluruh mereka sanggup menumpahkan darah, dan pada ketika itu berita tersebut sampai pada orang Quraisy segera membebaskan Sayyidina Osman dan menghantar, jom kita buat suluh perjanjian damai. Maka terbitlah perjanjian damai. Sebelum itu tak ada isu, tak ada cerita, tak ada plan untuk perjanjian damai, tetapi dia kerana reaksi, nampak tak? Aksinya adalah mereka menahan Sayyidina Osman, reaksinya adalah umat Islam sanggup menumpahkan darah mereka. Kerana tumpahnya darah Sayyidina Osman, maka pada ketika itu datanglah offer untuk berdamai. So datanglah perjanjian Hudaibiyah. So dalam perjanjian tersebut, kita pun ramai kita dah tahu, kita belajar dari sekolah mendengar. Ya, dia hantar utusan, dibuat perjanjian. Ya, pertama-tama sekali contohnya, ya, Sayyidina Umar dan beberapa orang yang jadi jurutulis adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Nabi nak mulakan seperti kebiasaan, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Quraisy kata, kami tak kenal Ar-Rahman tu siapa. Kami tak kenal Ar-Rahman tu siapa. Tapi kami tahu Allah, tulis Bismikallahumma. Jadi sebab orang Arab, ingat orang Arab Quraisy, mereka dulu ialah orang yang beriman, tetapi kemudian tersesat. Jadi kerana itulah Allah itu asalnya mereka itu gunakan dengan betul, kemudian mereka salahkan. Ya, tak sama kalau di sini orang gunakan Allah oleh orang tak beriman, sebab mereka tak ikut sejarah. Ya, mereka guna untuk tujuan mendakwah. Sebab itulah kita bangun dan bangkit bagi tahu tak payah guna. Ya, tak payah duk guna. Dan umat Islam jangan jadi naif sangat kerana nak minta sokongan orang. Tak apa orang gunakan, sedangkan kita hari-hari kata sabbih isma rabbikal a'la,
Subhanisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Apa dia? Kalimatullah, Allah tersebut. Baik. Tapi Nabi SAW sebab suluh namanya perjanjian, maka Nabi kata pada Sayyidina Ali, buangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayyidina Ali tak nak buang, maka Nabi ambil pen, Nabi buang. Kalam tu Nabi sendiri yang buangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab perjanjian bagi jadi. Lepas tu tulis min Muhammadin Rasulillah. Maka orang tu kata, kalaulah kami semua mengaku engkau Rasulullah, dalam agreement ini tak ada perjanjian ni dah, dan perang, dan kami tak ada halangan untuk engkau. Maka tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak nak, maka Nabi padam, tulis Muhammad bin Abdullah. Benda teknikal yang boleh tolerate. Sekadar benda tersebut, jangan, kan? Okey, baik. Kemudian dalam tu yang paling besar sekali apa dia? Pertama sekali adalah antara kita Islam dan Quraisy tidak boleh berperang selama 10 tahun. So tulis satu perjanjian perdamaian, tidak berperang, tak ada berlaku lagi perang lepas ni selama 10 tahun. Okey, kemudian kalian tidak dibenarkan masuk pada tahun ini. Dalam perjanjian tu kalian tak dibenarkan masuk pada tahun ini. Jadi para sahabat yang belakang, macam tu lebih kurang kan. Ya, Nabi SAW bersetuju. Ya, bersetuju untuk tidak masuk pada tahun ini. Tapi kalian boleh melakukan qadha pada tahun hadapan. Tetapi dengan hanya 3 hari kami akan kosongkan Mekah. Mekah akan dikosongkan betul-betul. Kalian boleh masuk, buatlah ibadah apa pun, tapi tempohnya 3 hari. Rasulullah setuju. Dan keempat adalah, sepanjang tempoh ini mana-mana orang Quraisy yang lari bernaung di bawah Muhammad mesti pulangkan balik. Dan kalau ada di kalangan orang Muhammad yang nak lari kepada Quraisy, orang Quraisy tak payah pulangkan. Apa punya perjanjian, kalau kita pun nasib baik kita tak ada kat situ kan. Kalau tidak kita pula keluar lah. Yang lawyer-lawyer kat sini ada kan. Ini tak sama ni, berat sebelah kan. Tapi Rasulullah menerimanya. Ya, maka termeterai perjanjian. Sebab orang Arab ni semua yang dikatakan, kelebihan orang Arab ialah berpegang pada janji. Itu kelebihan orang Arab. Walaupun kita duk kata dia orang jahiliah, kita lebih teruk jahiliah. Sebab kita langsung tak dapat janji. Kita kalau cakap words, mereka words adalah janji mesti dijaga. Itu maruah seseorang manusia. Maruah manusia pada pegang pada janji dia. Itu memang prinsip dia orang, dan kita respect dengan prinsip dia orang pada masa itulah. Sekarang wallahu alam, ini cerita pada masa itu. Zaman sekarang wallahu alam, ya, jangan kaitkan dengan sekarang, ni masa itu, ya. Baik, jadi semua yang dikasihan, maka ketika perjanjian tersebut termeterai, mereka bila termeterai dan bersetujui, maka berlaksanalah keempat daripada perjanjian tersebut. Dan dalam perjanjian itu juga menceritakan tentang 2 kabilah, Khuza'ah dan Bakrah. Khuza'ah mewakili, menjadi penjamin kepada Nabi, dan kemudian Quraisy oleh siapa tadi? Bakar kabilah Bakar untuk Quraisy. Kena ingat ni, sebab kena ingat ni penting, nama ni penting nanti. Nama ini penting, ya. Sebab dia ada domin. Sebab orang Arab dia ada dia punya penjamin dia. So penjamin ni penting nanti dalam sejarah. Kenapa tiba-tiba pada tahun ke-8 Nabi menakluki kota Mekah, sedangkan perjanjian tu 10 tahun tidak ada peperangan antara mereka dua, antara Islam. Baik. Apa yang menarik kita dengar, walaupun tadi kita rasa macam berat sebelah, ya, tetapi apa yang berlaku sekarang ni, yang pertama adalah buat kali pertama orang Quraisy menerima Islam sebagai satu entiti. Selama ni mereka anggap bahawa Nabi Muhammad ketika Islam mula kan, mula orang Quraisy, lepas tu ada Nabi, orang ikut Nabi, mereka iktiraf dan Nabi, mereka tak pernah mengiktiraf langsung Nabi SAW, dan mereka memanggil Nabi dan orang memeluk agama Islam ketika itu dengan gelaran apa?
Kalau kita orang masuk Islam, orang sebut apa? Mu'allaf. Mereka namakan Nabi dan golongan Nabi ialah golongan apa istilahnya? Masih ingat tak? Ha? Mu'allaf juga. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun mu'allaf. Ya, disebut sebagai sabiin. Jadi itu istilah yang diberikan kepada orang yang keluar daripada jahiliah masuk Nabi Muhammad. Maknanya mereka bila sebut sabiin tu maknanya mereka tak mengiktiraf sebagai satu entiti yang ada hak. Sehinggalah mereka keluarkan dan mereka halau keluar. Sebab itulah mereka kononnya di atas nama itu mereka mengambil dan membeku dan mengambil semua harta-harta yang ada ditinggalkan oleh orang Islam. Dan kemudian inilah menjadi asbab peperangan Badar. Ingat kenapa berlakunya peperangan Badar? Oh, tak jawab. Nanti Ustaz lambat lagi. Nanti kalau kita jawab kan Ustaz dilupa jadi panjang. Tak jawab lah. Saya tengok jam, insya-Allah. Kenapa berlaku peperangan Badar? Ya. Ramai yang bercakap tapi lah balik mas kan. Tentulah payah nak buat kan. Baik. Kenapa berlaku perang Badar? Sebab Nabi menghalang rombongan perdagangan Quraisy yang berdagang di Syam. Sebab Syam dia mesti lalu area Madinah. Itu problem dia orang. Sebab tu mereka tak nak Nabi berpindah ke Madinah, sebab Madinah ni adalah jalan laluan perdagangan antara Mekah dan Syam. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Rihlat asy-syita'i was-saif. Mereka berdagang musim panas dan musim sejuk. So bila saya terlupa dalam kepala saya sekarang ni lah sebab tak sarapan, saya tak bersambung. Jadi mana satu musim sejuk, siapa tolong, kalau siapa teringat saya tolong bagi tahu. Kalau musim sejuk ke Syam ke ataupun musim sejuk ke Yaman? Okey, terima kasih. Orang Syam bagi tahu. Jadi kita kena pakai orang Syam je kata-kata. Okey, musim sejuk ke Syam. So bila okeylah saya pakai je walaupun tiba ada dalam kepala saya satu benda lain. Okey. Pada ketika itu, ya. Nampak tak? Sebab tu semua peperangan awal kalau kita tengok dia punya topografi, dia punya plan dia, semua mesti ke arah tepi Laut Merah. Tepi laut, kerana apa? Itulah laluan untuk ke Syam dan Nabi blok, dan Badar itu adalah tempat mereka transit satu RNR di sana. Jadi Badar itu ada satu RNR dan Nabi tahan mereka di sana. Nabi tahan mereka di sana. So peperangan, kenapa pula Nabi yang keluar nak tahan mereka? Sebab rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada ketika itu, ketika mereka mengambil harta Sabi' ini, golongan Sabi'in yang mereka kata kita ambil dan kita gunakan sebagai ra'su maliyah, kita jadikan modal, kita perdagangkan supaya dengan untung tu yang besar nanti, sebab kebiasaannya keuntungan dalam satu-satu trip dia berlipat-lipat kali ganda. So daripada hasil tersebut maka kita gunakan sebagai kita punya reserve untuk memerangi Islam. So oleh kerana itu maka Nabi SAW menghalang mereka, menghalang rombongan tersebut. So halang rombongan itu adalah untuk menghalang daripada berlakunya kemusnahan, sebab bila mereka makin kuat mereka akan menghancurkan Madinah. Sebab tu ayat ini berulang kali dikata ayat nasih mansukh, sebab buat kali pertama Allah Subhanahu Wa Taala ketika awal Allah mengatakan bahawa orang Islam kena tahan saja apa yang dilakukan terhadap mereka, sehinggalah mereka kemudian Allah suruh mereka berperang. So mana ayat menahan mereka lakukan apa dimansuhkan untuk ayat dengan ayat qatiluhum, perangilah mereka. Baik, okeylah. Kan dah bunyi call kan, yang dah siap ke? Abang kat luar ni tunggu kan. Okey, supaya ramai suami-suami soleh nanti tak rasa tersinggung ya. Jadi baik, sehingga akhirnya Rasulullah terpaksa balik. Bila kita dah pakai ihram dan kita tak jadi umrah, apa kita kena buat? Kena dam. So damnya adalah kena batalkan dengan bercukur dan kemudian kena sembelih
kambing, ya, unta, ya. Baik, pada ketika itu Rasulullah bagi tahu ketika perjanjian dah habis, Rasulullah bagi tahu pada para sahabat ni Allah. Ya, sahabat ni. Contoh yang paling terkenal adalah Sayyidina Umar. Yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paling keras bercakap dengan Sayyidina Ali, dengan Rasulullah, dan kata, "Wahai Rasulullah, anta rasul?" Ui. Nak to make sure you rasul tak? Berat kan? Anta rasul? Anta Rasulullah? Engkau Rasulullah ke? Ya, kata Nabi. Aku nak tanya ya Rasulullah, orang yang mati berperang selama ni tu, adakah mereka tu syahid dan masuk syurga? Berat tak soalan tu? Kan? Adakah orang kafir yang kita lawan itu dalam mereka ya Rasulullah? Sebab sekarang ni seolah-olah macam tak tahu siapa syurga, tak tahu siapa. Kan? Tak tahu siapa syurga, tak tahu siapa neraka. Ya? Ya Rasulullah, bukankah kau bagi tahu dalam mimpi kau, dan mimpi kau benar, bahawa kita melakukan umrah dan kita bercukur? Nabi kata benar. Adakah aku sebut tahun bila? Kan? Sebab benda yang berlaku, dia mesti berlaku. So bila tahun tu? Tahun depan. Cuma kita tak sabar. Banyak benda kita tak sabar. Sesuatu petunjuk kita tak sabar, kita jadi orang gopoh mungkin. Dan Sayyidina Umar keluar dalam keadaan tak puas hati. Biasalah kalau tak puas hati kita cari geng lah kan. Tak, biasalah, normal lah kan. Kita tak hati geram kat ustaz ni kan. Carilah mana lebih cakap sikit kan. Lambat sangat dia dah pukul berapa ni kan, nak stop ni. Okey, carilah. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, "Wahai Umar, kuatkan keyakinanmu tentang benarnya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, dalam hati Sayyidina Abu Bakar tu tak ada lain melainkan semua Nabi cakap tu benar. Sebab tu disebut sebagai Siddiq. Maka Sayyidina Umar pun okeylah, dia pegang, okey, aku pastinya, bukan kata tak setuju keimanan, tak, tetapi emotion, kan, emosi. Sebab emosi ni dia tak sama dengan kind of feeling. Sebab emotion ni adalah apa yang berlaku pada masa itu, apa reaksi kita spontan. Itu emosi. Sebab tu ukuran emosi pada ketika berlaku satu perkara. Cuma kalau kita tak urus, dia jadi lama, dia jadi perangai, ya. Baik. Tapi Sayyidina Umar dia terus ni. Dan Nabi masuk dan mendapati para sahabat diam je. Di sini pentingnya isteri, ya Allah. Kat sini memang sesuailah kita benarkan wanita wali supaya mereka buat baik pada suami mereka masing-masing, kan. Sebab ending cerita ni, ya Allahu Akbar, hebatnya peranan seorang isteri walaupun yang suaminya adalah seorang rasul. Walaupun suaminya seorang rasul, masuk dalam keadaan halakal muslimun, kata Nabi, binasa orang Islam. Sebab Nabi takut binasa orang Islam, sebab bila mereka menolak Nabi SAW, cakap dengan isteri Nabi, Ummu Salamah, ya Rasulullah, mereka dalam keadaan bermasalah ya Rasulullah. Apa kata kau keluar je ya Rasulullah, tak payah cakap apa pun, kau bergunting kepala, kau lakukan sembelihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini adalah satu perkataan yang sangat baik. Maka dia keluar, dia minta khadam dia untuk dia bergunting, dan kemudian dia sembelih. Dan para sahabat spontaneous, tak ada plan, terus ikut. Dan baliklah mereka. Dan ketika mereka balik, dan tahun ke-7 datang, maka datang keraguan mereka. Apa keraguan? Betul ke orang Quraisy ni nak patuh? Kita pergi tak ada apa-apa, sebab perjanjian kata boleh masuk 3 hari, dan nanti kita masuk kat dalam, tiba mereka serang kita. Maka datanglah ayat ini, waqatilu, kamu jangan risau, ya. Dan sebab tu pada tahun ke-7 Nabi siapkan satu ketumbukan tentera standby, yang tentera berkuda standby di perbatasan Mekah. Mereka tak buat apa-apa tetapi menunggu isyarat. Kata Nabi, aku tidak membawa pedang, tetapi seluruh kekuatan dan pedang ada dekat dengan kita. Jadi maknanya, sebab nak membetulkan ayat ini, nak melaksanakan ayat ini. Okey, nak melaksanakan ayat ini. Baiklah, semua yang dikasih sekalian, cukuplah insya-Allah. Walaupun nanti insya-Allah kita akan sambung sikitlah kisah je pun daripada kisah ini, macam mana tahun ketika berlaku tahun ke-7 tersebut. Tadi kita cerita yang tak jadi. Bila tak jadi, maka baliklah para sahabat menunggu tahun hadapan pula untuk berlakunya
yang sebelum itu turunnya ayat ini, dan pada ketika itu bagaimana mereka dan bagaimana Nabi selama 3 hari tersebut. Itu juga menarik sebenarnya untuk kita lihat dalam nak menyempurnakan apa yang dah kita tahu tersebut dan kita letakkan dalam satu gambaran yang menyeluruh kan. Jadi insya-Allah saya kira ayat tadi dah sampai maksud dia, dan sedikit latar belakang daripada asbabun nuzul tersebut. Nanti kita sambunglah ya dengan ayat yang berikutnya. Ampun maaf daripada saya ya, mungkin gurauan, sebut-sebut perkara yang mungkin tak selesa di hati. Mohon dimaafkan kepada hamba Allah yang taif, Zuramli bin Muhammad Razali. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih di atas bersama sampai ke penghujung, menjadikan kita dapat bersama dalam taman syurga, ruang ibadah ini. Agar ya Allah terimalah ibadah kami. Jom kita baca doa ini sebagai penyataan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama dengan penuh pengharapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama wa nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah takhshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linnasi shifa wa alal ali al kirami asyurafa wa ala sahbi al masabihi al ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi